Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Yang bahagia saudara pengacara majlis, yang berbahagia Tuan Haji Abdullah bin Abdul Rahman, Timbalan Ketua UMNO Bahagian Pasir Gudang, merangkap ahli Majlis Perbandaran Pasir Gudang, yang berbahagia Encik Mahmud bin Ismail, Pengurusi Surau Alpinia, merangkap Ketua UMNO Cawangan, pegawai dan barisan ahli-ahli jawatan kuasa Surau dan juga UMNO Cawangan Alpinia, Setiausaha Majlis Perbandaran Pasir Gudang yang turut hadir, Ketua-ketua UMNO Cawangan, pemimpin-pemimpin masyarakat, tuan-tuan imam, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat yang saya hormati sekalian. Pertamanya, setelah saya melahirkan rasa penuh kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dengan limpah kurnia dan izinnya, maka pada hari yang berbahagia ini kita bersama-sama dalam satu majlis yang sangat bersejarah, iaitu perasmian Surau Alpinia Taman Saintek pada hari ini. Saya ingin mengucapkan berbanyak terima kasih atas penghormatan yang diberikan untuk saya meresmikan surau ini. Dan saya juga ingin mengucapkan setinggi-tinggi tahniah berkat sokongan dan kerjasama daripada umat Islam dalam kawasan ini, maka tuan-tuan dan puan-puan telah berjaya untuk membina dan mendirikan sebuah surau yang tersergam indah bagi kegunaan dan manfaat umat Islam yang terdapat di kawasan ini. Sesungguhnya apabila saya menerima jemputan untuk meresmikan surau ini, saya menyambutnya dengan berlapang dada, dengan sambutan yang sangat baik, kerana maklumlah saya hendak meresmikan sebuah surau yang sudah siap dibina. Dan biasanya bila datang meresmikan sesuatu yang sudah siap, tentu tak akan ada permintaan untuk apa-apa peruntukan dan sebagainya. Rupa-rupanya pandangan saya meleset. Rupa-rupanya walaupun saya meresmikan sebuah surau yang sudah siap dibina, tapi sebenarnya surau ini belum siap sepenuhnya kerana masih lagi berhutang dengan pihak-pihak tertentu. Oleh itu, tuan-tuan dan puan-puan, walaupun mungkin kita telah mengeluarkan peruntukan yang besar, bermula dengan peruntukan daripada saya dahulu sebanyak 30,000, dan kemudian berasaskan kepada permintaan dan sokongan wakil rakyat, tuan-tuan juga, kita telah dapat peruntukan daripada kerajaan pusat, kerana semua peruntukan untuk masjid dan surau memang dipegang oleh Timbalan Perdana Menteri. Jadi atas sebab itulah kita kemukakan kepada Timbalan Perdana Menteri, kerana berbeza dengan tempat-tempat yang lain dan berbanding dengan pemimpin-pemimpin parti dan masyarakat yang lain, Cik Mahmud ni beza sikit. Dia mohon satu peruntukan yang besar. Kalau kawasan lain dalam 100,000 sudah cukup. Jadi saya ingat peruntukan yang kita kemukakan itu sudah cukup untuk membina surau ini. Tetapi nampaknya 230,000 tak cukup. Saya ingat ada banyak ketua cawangan di sini. Kita boleh bandingkan peruntukan-peruntukan yang diberi. Jadi atas sebab itulah
Pada saya pada mulanya berpendapat 230,000 mencukupi untuk menampung pembinaan surau di kawasan Alpinia. Kita telah kemukakan permohonan kepada Timbalan Perdana Menteri. Syukur Alhamdulillah Yang Amat Berhormat Tan Sri Mahyudin telah luluskan, dan akhirnya kita dapat saksikan seperti ini, yang mana walaupun begitu masih lagi tidak mencukupi untuk menampung beberapa pembinaan keperluan yang lain. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebagai tanda sokongan dan juga penghargaan kepada kerjasama perpaduan umat Islam yang terdapat di kawasan ini yang bergendakkan kepada sebuah surau, dan bagi maksud untuk tentukan wujudan surau ini boleh menjadi penambat dan kekuatan kepada usaha mengupayakan umat Islam, maka sudah tentulah perkara-perkara yang dapat meringankan penduduk dapat dibantu, khususnya oleh wakil-wakil rakyat seperti yang telah dikemukakan oleh Encik Mahmud kepada saya di hadapan tuan-tuan dan puan-puan sebentar tadi. Jadi dengan demikian saya bersetujulah untuk menambah bagi pembinaan surau ini, sama ada bagi maksud nak bayar hutang ke, ataupun bagi maksud nak tambah sikit-sikit apa yang masih kurang, maka saya setuju untuk menambah sebanyak RM25,000 lagi kepada surau ini, bagaimana yang diminta oleh pengurusi surau Encik Mahmud bin Ismail. Tuan-tuan dan puan-puan, dengan terbinanya surau ini, maka ia menjadi lambang kepada pencapaian umat Islam yang tinggal di kawasan Alpinia. Tetapi gahnya ataupun cantiknya bangunan surau ini belum tentu menunjukkan pencapaian sebenar umat Islam yang terdapat di kawasan kita. Mungkin ini dua perkara yang berbeza. Mungkin institusi yang kita bina seperti surau menunjukkan pencapaian yang kita dapat lakukan untuk sebuah bangunan, tetapi ia mungkin tidak mencerminkan pencapaian penduduk dan juga umat yang menggunakan surau ini maupun yang tinggal dalam kawasan kita pada hari ini. Saya menyatakan begini kerana kita hari ini sebagai umat Islam yang tinggal di negara kita, yang tinggal di negeri dan juga kawasan kita pada hari ini berhadapan dengan banyak masalah, berhadapan dengan banyak cabaran. Antara masalah dan cabaran yang kalau kita tidak jaga boleh menyebabkan keruntuhan dan juga kelemahan kepada agama kita itu sendiri. Walaupun mungkin kita akan menyaksikan bangunan surau ini boleh bertahan beratus-ratus tahun, tetapi kalau kita tidak jaga isu masalah dan cabaran yang dihadapi oleh umat Islam, maka sudah pastinya kita akan lihat keadaan yang lemah dihadapi oleh umat Islam, walaupun bangunan-bangunan yang melambangkan agama Islam itu tetap tersergam indah, kuat dan juga kukuh. Bangunan yang kita bina seperti surau ataupun masjid boleh bertahan bertahun-tahun, boleh kekal cantik, boleh kekal kukuh dan kuat, boleh
menjadi tarikan pada mana-mana kawasan. Tetapi itu tidak bermakna umat Islamnya sama kuat, sama kukuh dengan keadaan bangunan yang melambangkan terdapatnya wujudnya agama Islam di negara kita ataupun di kawasan kita pada hari ini. Dan seperti yang telah saya katakan, ini kerana dalam negara kita pada hari ini umat Islam berhadapan dengan beberapa isu dan masalah serta cabaran. Antaranya keadaan umat Islam yang berpecah belah, yang tidak bersatu padu antara satu dengan yang lain. Dan kita harus faham bahawa kita berada dalam sebuah negara yang rakyatnya majmuk. Kita mempunyai rakyat yang berbilang kaum, berbilang agama. Sudah tentulah keadaan umat Islam yang berpecah belah tidak baik untuk penganut dan juga agama Islam itu sendiri. Itu cabaran kita yang pertama, perpecahan di kalangan umat Islam. Perkara yang kedua, cabaran dan masalah yang dihadapi oleh umat Islam di negara kita ialah masalah sosial yang dihadapi oleh orang Islam. Masalah dadah, masalah penyakit-penyakit sosial yang lain, yang semua itu jika tidak dijaga sudah tentulah boleh menghancurkan keadaan umat Islam pada hari ini. Dan perkara yang ketiga yang menjadi cabaran kepada umat Islam ialah masalah kelunturan akidah, kesan daripada pelbagai pengaruh yang berlaku bukan saja di sekeliling kita, tetapi juga kesan daripada dunia tanpa sempadan, dan juga kesan daripada putaran teknologi yang ada, yang juga mempengaruhi umat Islam yang terdapat di negara kita pada hari ini. Dan kesan daripada pengaruh-pengaruh itu, umat Islam sebahagiannya keliru dan ada yang menyebabkan mereka luntur dan lemah dari segi akidah dan kefahaman mereka terhadap agama dan sebagainya. Atas sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, pada hari ini kita tidak heran apabila dalam negara kita kadang-kadang kala amalan budaya yang kita lakukan bagi kita menjayakan agama kita kadang-kadang kala mendapat pandangan dan kritikan serta bantahan juga daripada kalangan umat Islam. Itu tidak termasuk perkara-perkara yang disuarakan dan dibangkitkan oleh mereka yang bukan beragama Islam. Saya menyatakan begini kerana baru-baru ini di Taman Air Biru ada orang Islam yang membuat laporan polis yang mengatakan bahawa beliau terbangun waktu subuh kerana tahrim dan juga bang yang begitu kuat yang dilaungkan oleh masjid. Itu komplain daripada orang Islam kerana mengganggu dia daripada keadaan dia tidur. Jadi inilah antara keadaan yang kita sedang hadapi pada hari ini. Kesan daripada kelunturan akidah di kalangan umat Islam, sehingga sebahagian umat Islam bukan saja melakukan perkara yang saya nyatakan, tetapi mereka turut untuk memperjuangkan soal-soal seperti pluralisme, soal-soal seperti liberalisme, apatah lagi soal-soal untuk menyamakan kedudukan agama dengan agama-agama yang lain, agama Islam kita dengan kedudukan agama-agama yang lain. Sehingga kan di kalangan umat Islam itu sendiri tidak dapat membezakan penggunaan nama Allah dengan apa yang diperjuangkan oleh sebahagian daripada masyarakat yang bukan beragama Islam yang terdapat di negara kita.
Kalau kita tidak jaga semua ini, walaupun dalam keadaan kita boleh bina lebih banyak lagi surau, tetapi akhirnya ia akan melemahkan kedudukan orang Islam dan agama Islam itu sendiri di masa yang akan datang. Jadi atas sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, dalam kita mengukur kejayaan pencapaian umat Islam adalah tidak cukup kita mengukur dengan pencapaian kejayaan kita untuk membina dan mengadakan sebuah surau ataupun mungkin masjid dalam kawasan kita pada hari ini. Walaupun sudah siap kita bina surau ini, kita mesti terus tentukan surau ini dapat memberi manfaat kepada kita. Surau ini dapat memainkan peranan mengupayakan kedudukan umat Islam yang terdapat dalam kawasan kita pada hari ini. Sebagai sebuah surau, sebagai ianya sewajarnya dijadikan sebagai satu institusi yang dapat mengupayakan umat Islam yang ada di kawasan kita. Dan sebagai institusi mengupayakan umat Islam, maka surau ini berperanan untuk menyumbang kepada perpaduan, kerjasama, kesepakatan, kesepaduan antara orang Melayu, orang Islam yang terdapat di kawasan ini. Janganlah kerana terbinanya sebuah surau kita berpecah belah antara kita sesama kita. Surau adalah institusi mengupayakan ummah, dan antara yang boleh ia lakukan ialah ia menyatupadukan masyarakat Islam yang terdapat di kawasan ini. Surau juga sewajarnya menjadi institusi yang dapat meningkatkan lagi dan memantapkan lagi kefahaman umat Islam terhadap ajaran agamanya sendiri. Bagaimana yang telah saya katakan, kita berhadapan dengan pelbagai cabaran, antaranya kekeliruan asaskan kepada usaha mempengaruhi umat Islam, yang mana kalau kita tidak bertindak dengan kita mengadakan kuliah dan juga ajaran majlis-majlis yang dapat meningkatkan kefahaman kita terhadap ajaran agama, maka sudah tentulah kita tidak akan dapat berhadapan dengan isu masalah dan cabaran yang telah saya nyatakan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Jadi sebenarnya apabila kita siapkan surau ini, ia hanya bermula peranan yang sepatutnya kita letakkan apabila siapnya terbina surau sebagaimana yang dikehendaki oleh tuan-tuan dan puan-puan. Jadi ia tidak berakhir apabila saya luluskan peruntukan tambahan, maka bermulalah surau yang ada di sini untuk benar-benar menjadi institusi kepada umat Islam yang dapat mengupayakan umat dan yang dapat memperteguhkan kedudukan agama Islam di kalangan orang Melayu, orang Islam yang terdapat di kawasan ini. Jadi saya berharap tuan-tuan dan puan-puan dapat jaga dengan baik surau yang telah kita sama-sama saksikan pembinaannya, yang kita telah sama-sama menyokong pembangunan dan juga pembinaannya. Biarlah surau kita ini harum sebagai tempat di mana ia dapat menyatupadukan masyarakat di sini. Ia dapat menyebarkan ajaran agama Islam. Ia dapat memperteguhkan pengetahuan, penguasaan ilmu di kalangan umat Islam yang terdapat di kawasan ini. Kita tidak mahu surau ini masyhur sebalik daripada perkara-perkara yang telah saya nyatakan tadi. Jadi tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati sekalian, sekali lagi saya ucapkan berbanyak terima kasih atas penghormatan
yang diberikan untuk saya bersama meresmikan surau tuan-tuan dan puan-puan, dan saya akhiri dengan mendoakan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati usaha-usaha kita dan kita sama-sama berterusan dapat menyelamatkan kedudukan agama kita dalam kawasan dan juga negara kita pada hari ini. Jadi dengan kata-kata itu, dengan melafazkan Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan sekecitanya meresmikan Surau Alpinia Taman Saintek pada hari ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.